dahsyatnya suasana. Tadilah maksudnya sedekah dengan separuh buah kurma. Sedekahlah walaupun sedikit. Kita ajar ni kita bersedekah. Saya ingat masa saya kat Yaman dulu, masjid surau dia selalu kutip derma sedekah. Orang Yaman miskin, tapi mereka ni suka bersedekah. Ada yang bawa anak ni, anak dia dah 1, anak 5-6 tahun. Bila ada kutipan derma, dia suruh anak pergi letak. Tak banyak pun, RM1, RM2 je nilai kita. Dia latih anak. Dia jinakkan anak di masjid. Orang kutip derma, ayah ni bagi duit RM1. Anak tu yang pergi letak. Latih dari awal. Walaupun nilai dia kecil, tetapi besar di sisi Allah kerana keikhlasan. Jadi kesimpulan hadis ni, kita akan menghadap Allah di hari akhirat. Kanan amal soleh kita nampak, kiri amal jahat di hadapan neraka. Nabi kata bersedekahlah untuk hindari neraka walaupun separuh buah kurma. Cuba kita bayangkan. Ni kita baca keterangan dia sikit. Betapa dahsyatnya suasana mahkamah Allah pada hari kiamat nanti. Semua orang akan dihadapkan kepada Allah, seorang demi seorang. Agak-agaknya boleh terlepas tak? Boleh lagi? Kat dunia ni boleh adjust. Kat dunia ni boleh mengelak. Ada kes mahkamah, dia tak nak pergi ke mahkamah, dia bayar tu hakim settle kat luar lah. Orang jadi lawyer dia tahulah, kan? Istilah dia, kita settle kat luar lah. You tolong I tolong you. Dia kira settle kat luar. Dia tak pergi ke mahkamah, kan? Kalau orang cepat je nak sahut, nak dakwa. Kalau dia tak pergi ke mahkamah. Kat dunia boleh terlepas, tapi ke akhirat tak boleh nak lari. Tidak ada seorang jua pun yang sanggup menolong orang lain, walaupun ia adalah sahabat karib sewaktu di dunia dahulu, ataupun anak dan isteri. Masing-masing duk fikir, aku ni lepas tidak? Aku lepas tidak ni? Aku lepas tidak ni? Sebatang tubuh kasar yang kerdil ini akan berdiri tegak di hadapan Allah, Qadi Rabbul Jalil. Qadi itu qadilah, pemutus, yang maha mengetahui segala perbuatan hambanya dan mengetahui segala rahsianya. Ada tak perkara rahsia kita yang orang tak tahu? Ada tak itu rahsia? Ada tak maksiat yang kita buat yang tak ada orang tahu? Isteri kita tak tahu, kawan kita tak tahu, orang rapat kita tak tahu. Kita je tahu maksiat. Astagfirullahaladzim. Agak-agak boleh lepas ke dari Allah? Kat dunia ni boleh cover, orang tak tahu. Orang paling rapat yang kita pun tak tahu benda tu. Allahu Akbar. Gerangan mampukah engkau yang maha mengetahui segala perbuatan hambanya dan mengetahui segala rahsianya? Gerangan mampukah engkau mengangkat mukamu yang berlumuran dengan dosa ini di hadapan mahkamah Tuhanmu? Tiada pembantu, tiada peguam. Bila kamu menoleh ke kanan seakan mahu meminta pertolongan, maka tiada yang ternampak kecuali hanya amalan kebaikan. Kalau ada banyak investment kita, okey lah. Alhamdulillah. Tengok senarai-senarai ada, alhamdulillah. Cuma kita diajar kebaikan yang kita buat, kita cuba lupakan. Kita ada buat baik, lupakan kebaikan kita, khususnya pada orang. Ingatlah dosa yang kita buat. Yang tu kena selalu ingat. Kebaikan yang kita buat, kita jangan ingat sangat. Maksudnya apa? Tadi kita sembahyang duha, jangan duk bilang sangat, oh hari ni aku sembahyang duha. Maksudnya kita dah buat, serah pada Allah. Jangan kita rasa, oh banyak dah pahala aku buat, hari ni aku dah sedekah 100. Jangan duk ingat sangat amal soleh yang kita buat tu. Kita buat, serah pada Allah. Sebab kalau kita dah rasa kita banyak sangat buat, nanti kita rasa, oh okey banyak dah. Kira-kira minggu ni 8 kali dah dengar kuliah ni, oh banyak dah. Bila dia duk ingat sangat amal baik yang dia buat, aku dah pergi umrah. Pergi umrah ni semayang kat Masjidil Haram 100,000. Duduk seminggu 5 waktu, 7 kali 5 35. Dia duk kira amal soleh ni. Lepas tu tawaf lagi. Jumpa orang-orang susah, aku dah bagi duit kat Mekah. Oh banyak juga. Mana cover 2 bulan tak semayang boleh cover gitu bila balik Mekah tu. Jadi dia duk kira amal soleh yang dia buat. Kita buat amal soleh cukup buat, ya Allah terima, ya Allah.
Maksud saya jangan duk ingat yang menyebabkan kita ni rasa banyak dah. Yang kita kena selalu ingat dosa itu buat. Allah, semayang aku ni khusyuk ke tidak? Yang aku buat kat orang tu tak settle lagi, macam mana nak minta maaf? Itu kita kena banyak ingat. Tengok di sebelah kanan, tiada pembantu yang nak minta tolong, maka tiada yang ternampak kecuali amal kebaikan. Amal kebaikan, dia bagi sedekah, dia belanja orang makan. Kata ada belah makan kan? Oh, ada belah kanan dia, insya-Allah. Malam esok ada pula orang buat makan. Ada lagi belah kanan dia. Makan. Makan ini suatu ibadat yang sangat besar. Bukan makan, beri orang makan. Makan tu harus. Cuma saya nak show kat sini satu perkara lagi. Kalau ada orang buat makan, kalau ada orang buat makan, kita amalkan doa. Doa kepada orang yang sediakan makan. Ataupun kawan-kawan belanja kita makan, ataupun kawan ajak datang ke rumah, kita makan di rumah kawan, ataupun orang sedia makanan di masjid surau. Amal doa ni, Allahumma at'im man at'amana. Ya Allah, beri makanlah kepada orang yang beri makan pada aku. Wasqi man saqana, dan beri minumlah kepada orang yang beri minum kepadaku. Makna kita doa murah rezeki. Amal doa ni. Kita pergi rumah kawan ataupun lepas kita makan, Allahumma at'im man at'amana. Ya Allah, beri makanlah pada orang yang beri makan pada aku, yang belanja aku tadi ke. Wasqi man saqana, dan beri minum pada orang yang beri minum pada aku. Saya ingat ada satu tempat tu saya kuliah subuh. Lepas kuliah kat situ, kalau saya kuliah subuh memang dia tahu dah, lepas kuliah subuh mesti dia belanja makan nasi dagang kat USJ ni, nasi dagang. Lepas kuliah subuh nasi dagang, lepas kuliah subuh nasi dagang. Jadi saya kata kita amal lah doa ni. Kita amal doa ni. Dia cerita kat ramai-ramai yang duk makan ni. Lepas tu masing-masing sentiasa berebut nak belanja orang makan. Bila faham doa, dan dia orang memang amal doa ni. Alhamdulillah. Tapi janganlah asyik kita je tukang doa. Ada faham? Asyik kita je doa untuk orang. Bila kita nak belanja orang je? Kan? Aku buat dia beramal doa Ustaz ajar. Saya bukan tak nak belanja orang, saya nak amal doa yang Ustaz ajar. Amal doa tu. Tak ingat bahasa Arab pun doa lah bahasa Melayu. Orang pun jadi semangat nak sediakan makan. Cuba kita baca sekali. Allahumma at'im man at'amana. Maksud dia, ya Allah, berilah makan pada orang yang beri makan pada aku ni. Wasqi man saqana. Berilah minum kepada orang yang beri minum pada aku. Maksud keseluruhannya kita doa murahkan rezeki pada dia. Saya ulang 2-3 kali doa saya bagi malam ni sebab ada sahabat kita rakam malam ni. Nak hafal doa tu cari dia orang depan ni. Boleh tengok balik hafal doa apa. Betul. Sebab hafal doa kita amal. Kalau boleh baca kuat pun baik. Baca kuat pun tak apa. Supaya keberkatan tu dapat kepada orang yang menyediakan makan, supaya kita ni jadi orang yang menghargai, supaya hidup sunnah makan beramai-ramai tadi, dan orang bersungguh untuk belanja makan. Belanja makan ni ibadat yang sangat hebat sebenarnya. Akan ada sebelah kanan, dengan syarat kita ikhlas lah. Kita ikhlas lah pada Allah. Jangan pula kita belanja kawan makan. Ustaz, asyik saya je belanja, dia tak pernah pun, dia asyik doa je. Jangan kita ungkit. Jangan kita ungkit pula. Ungkit tu menghilangkan balik pahala kita. Kita buatlah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita faham, kau lapar, aku belanja. Aku lapar, Allah bagi rezeki. Kalau kita pegang kau lapar, aku belanja, aku lapar, kau kena belanja, tu sakit jiwa lah kita. Kita kena pegang prinsip, kau susah aku tolong, aku susah Allah tolong. Itu prinsip kita. Apabila apabila menoleh ke kiri, maka tiada yang nampak kecuali perbuatan maksiat yang pernah kau lakukan. Dan yang lebih dahsyat daripada itu, apabila engkau cuba mengangkat kepalamu
maka tidak ada yang ternampak, hanya kemarakan api neraka yang terbentang sejauh mata memandang, dan syurga masih jauh di sana di sebalik api yang menyala dengan garangnya itu. Engkau mesti melalui dan melintasi bahagian atas api neraka tadi untuk sampai ke syurga yang menjadi idamanmu. Engkau belum pasti apakah engkau akan mendapat kejayaan untuk sampai ke sana, atau entahkah engkau akan terjatuh di tengah perjalanan. Waliyazbillah, waliyazbillah. Kita akan seberang menyeberangi masing-masing dengan amalan masing-masing. Ada orang yang menyeberangi selaju kuda, ada orang yang merangkak, ada orang yang sepantas cahaya. Allahu Akbar. Masing-masing berdasarkan amalan. Kita harap moga-moga kita pun lajulah, tak selaju kereta 150 km sejam pun, selaju motor besar okey dah kan, ataupun selaju kuda, tak selaju buruk pun okeylah. Harap-harap kita ni macam touch smart tag semua kan, smart tag ting terus lepas je. Ada orang di hari akhirat nanti dia beratur lorong tunai, ada orang dia beratur juga tapi laju sikit lorong touch and go, ada orang lorong smart tag kan. Nasiblah duduk negeri ada kena bayar tol. Bagilah contoh tol. Engkau belum pasti di mana kaki na'udzubillah akan tergelincir dari titian siratal mustaqim yang mengakibatkan kamu terjatuh ke jurang api neraka. Na'udzubillah. Nah, dari sekarang tentukanlah arah perjalananmu, buatlah bekalan supaya engkau selamat di dalam perjalanan menyeberangi negeri syurga. Buatlah kebaikan sebanyak mungkin, sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit. Sesungguhnya pada hari itu engkau sangat berhajat kepada pahala kebaikan, walaupun hanya pahala bersedekah sebahagian biji kurma, separuh biji kurma. Zaman Nabi orang makan kurma, jadi Nabi buat perumpamaan separuh biji kurma tu, sebab kurma lah yang kecil kan. Kurma ni orang makan seorang je, sebiji kurma tu makan seorang. Tapi Nabi nak kata buatlah pahala, walaupun kamu belah kurma tu bagi kat orang separuh. Kalau kita hari ni kita nak sebut apa walaupun sebiji roti kosong, roti canai kosong, okey lah, dia tarik ataupun apa lagi, bersedekah lah, bersedekah, ajar dia. Tak ada banyak, bagi sedikit, ikut kadar kita masing-masing. Moga-moga kita yakin menjadi penyelamat kita di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam. Cukuplah setakat tu, kita sambung hadis yang akan datang. Ada soalan tak? Ada soalan? Alhamdulillah. Bagus mengajar orang pandai-pandai ni. Ada soalan?